Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Sejarah Tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Untuk kelas sejarah pada hari ini, kita akan lihat kepada unit 3, iaitu Bahasa Melayu Warisan Kita. Fokus kita pada hari ini adalah untuk menjelaskan peranan bahasa Melayu dahulu dan kini. Peranan bahasa Melayu dilihat sebagai bahasa rasmi, bahasa pesuratan, bahasa perhubungan, bahasa ekonomi, bahasa perundangan, bahasa pentadbiran, bahasa pendidikan dan bahasa perpaduan. Jadi kita akan pergi kepada setiap satu dengan lebih terperinci dengan membandingkan antara dahulu dan kini. Sekarang mari kita lihat bahasa Melayu dari segi peranan sebagai bahasa rasmi. Pada dahulu, bahasa Melayu digunakan dalam urusan raja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, melibatkan urusan rasmi. Pada zaman kini, ianya telah dimantapkan melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Palang 67 dan bahasa Melayu juga menjadi bahasa urusan pentadbiran. Walau bagaimanapun, masyarakat masih bebas menggunakan bahasa lain dalam urusan harian, contohnya dalam urusan jual beli ataupun komunikasi yang lain. Bahasa Melayu sebagai bahasa pesuratan. Pada zaman dahulu, pelbagai hasil karya agung telah berjaya dihasilkan dan pada masa kini, bahasa Melayu telah diiktiraf di dunia dengan melihat kepada hasil karyawan negara. Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan. Pada zaman dahulu, bahasa Melayu digunakan sebagai perhubungan antara Kerajaan Melayu dengan kerajaan luar. Contohnya, Surat Sultan Kelantan kepada Wright William Duff. Pada zaman kini atau masa kini, bahasa Melayu juga masih lagi digunakan untuk perhubungan antara masyarakat serantau untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Sekarang kita akan lihat bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi. Kalau pada zaman dahulu, bahasa Melayu ni iaitu lingua franca akan digunakan untuk memudahkan urusan jual beli, terutamanya di pelabuhan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan pada masa kini juga, bahasa Melayu masih digunakan sebagai bahasa utama dalam urusan jual beli negara kita. Bahasa Melayu sebagai bahasa perundangan. Pada zaman dahulu, bahasa Melayu telah digunakan dalam penghasilan naskah Hukum Kanun Melaka yang merujuk kepada panduan undang-undang dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan. Pada zaman kini, bahasa Melayu masih lagi digunakan sebagai bahasa utama dalam sistem perundangan negara. Seterusnya kita akan lihat bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan. Pada zaman dahulu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa akademik dalam menyampaikan ilmu. Golongan ulama menggunakannya dalam menyampaikan ilmu agama kepada raja-raja Melayu. Pada zaman kini, bahasa Melayu masih lagi digunakan sebagai bahasa pengantar untuk menyampaikan ilmu dan maklumat terutamanya di sekolah dan institusi tinggi. Sekarang kita akan lihat kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang membawa kepada pendemokrasian pendidikan untuk memperoleh ilmu. Kemudian, bahasa Melayu juga telah mengurangkan jurang pendidikan. Bahasa Melayu terus membantu dalam pengembangan ilmu dan memudahkan proses penyampaian ilmu. Malahan telah mengurangkan prasangka buruk antara kaum kerana bahasa Melayu difahami oleh segenap masyarakat di negara kita. Seterusnya kita akan lihat bahasa Melayu dari segi bahasa pentadbiran. Pada zaman dahulu, bahasa Melayu telah digunakan dalam sistem pentadbiran zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman kini, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan digunakan dalam urusan pentadbiran kerajaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Pada zaman dahulu kita dapat lihat dengan penggunaan dalam sistem pentadbiran zaman Kesultanan Melayu Melaka.
Pada zaman kini, bahasa Melayu telah membantu menyatupadukan rakyat berbilang kaum kerana ianya mudah difahami dan menjadi medium utama dalam menyampaikan maklumat. Malahan, wujudnya aktiviti bahasa seperti pertandingan sajak atau pantun untuk menyatupadukan bangsa Melayu melalui bahasa. Antara kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah untuk memupuk perpaduan melalui bahasa yang sama, kedua, bahasa mencerminkan suatu bangsa, dan yang ketiga, bahasa sebagai madah perhubungan dalam masyarakat. Seterusnya, kita akan lihat kepentingan mengekalkan penggunaan bahasa ibunda. Adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu, kedua, bahasa perpaduan rakyat di negara ini, dan menjadi kepada bahasa perhubungan bagi semua kaum di Malaysia, terutama selepas kemerdekaan. Malahan bahasa ibunda juga menjadi lambang kedaulatan negara dan jati diri bangsa. Secara kesimpulannya, hari ini kita telah melihat kepada menjelaskan peranan bahasa Melayu dahulu dan kini, kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan, kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan kepentingan mengekalkan penggunaan bahasa ibunda. Okey, cikgu rasa cukup setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.